Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Rahim, pelajar Diploma Al-Quran Sunnah semester yang kelima. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, seringkali kita mendengar perkataan SOP di musim PKP yang terdahulu maupun di musim PKPP yang sekarang. Tetapi persoalannya sahabat-sahabat, adakah kita faham akan makna SOP dan adakah kita patuh dengan SOP itu sendiri? Pada hari ini saya akan menerangkan kepada anda apakah yang dimaksudkan dengan SOP. SOP ini adalah prosedur operasi standard yang wajib kita patuhi agar wabak COVID-19 ini tidak merebak dengan begitu luas. Menurut Dr. Nur Hisham, SOP ini terbahagi kepada 3 perkara. SOP. S itu adalah syarat. O itu adalah orang yang mudah dijangkiti COVID, iaitu kanak-kanak, orang dewasa dan juga warga emas. P pula adalah penjarakan sosial yang mana wajib kita menjarakkan diri kita sebanyak 1 meter. Walau bagaimanapun sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, ujian yang Allah berikan kepada kita COVID ini adalah sangat-sangat besar. Tapi kita perlu ingat, selain pada kita patuh SOP, kita juga perlulah patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan kita sentiasa memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita perlu ingat, penyakit COVID-19 ini adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Asy-Syu'ara Allah berfirman, "Wa idza maridtu fahuwa yashfin." Dan Allah yang memberikan kita penyakit dan Allah lah yang menyembuhkan kita. Yang kedua, wabak COVID-19 ini adalah satu musibah, yang mana musibah itu adanya hikmah. Dalam surah Al-Baqarah Allah berfirman, "Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Yakni apabila datangnya musibah kepada orang-orang beriman, mereka mengatakan bahawa sesungguhnya aku ni daripada Allah dan kepada Allah jugalah aku kembali. Pada pendapat saya, isu wabak COVID-19 ni sebenarnya memberikan satu impak yang besar kepada seluruh negara, kerana ia sebenarnya melibatkan jangkitan yang secara terus, walaupun dia tidak melalui udara, tapi dia melibatkan sentuhan, dan sebenarnya ia memberi kesan yang besar kepada warga emas dan mereka yang mempunyai penyakit-penyakit yang kritikal. Bagi saya, ia sebenarnya satu wabak yang baru, ataupun satu, dalam arti kata lain, bukan fenomena lah, dia satu benda yang amat memberi kesan negatif kepada seluruh warga dunia, terutamanya kepada Malaysia secara khasnya. Saya sebagai seorang pelajar agak susah untuk belajar di atas talian kerana kefahaman saya di atas talian berbanding dengan sekolah secara bersemuka agak kurang, dan kerja sekolah pun lebih banyak berbanding di sekolah. Sebagai imam, bagi peranan yang sangat penting adalah berdepan dengan masyarakat, khususnya karya, untuk kita peringatkan kepentingan bagi SOP seperti menutup mulut, memakai sanitizer, menjarakkan semasa berhadapan dengan jemaah-jemaah yang lain, kena sentiasa diperingatkan, dan juga membawa sejadah khususnya dan berwuduk daripada rumah bagi memastikan kebersihan untuk mengelak gejala-gejala wabak COVID-19 merebak daripada kalangan jemaah. Dan ini sangat penting kerana jika tidak diamalkan SOP ini, memberikan kesan buruk kepada institusi masjid terutamanya, hingga boleh menjadikan calar imej Islam di dalam mata masyarakat khususnya. Punca penyebaran COVID-19. Yang pertama, boleh berlaku apabila seseorang yang bergejala itu batuk atau bersin di tempat awam dan menyebabkan individu lain dijangkiti dengan secara tidak sengaja. Punca yang kedua adalah tidak mengkuarantinkan diri. Pesakit COVID-19 yang tidak mengkuarantinkan diri mereka akan memberi risiko kepada warga emas yang berumur 65 tahun ke atas, kanak-kanak, ibu mengandung serta individu yang berpenyakit kronik. Wa yuhaditsu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yuridu mumidun ala musihin. Bermaksud yang sakit janganlah mendatangi yang sihat.
Hadis ini telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Fajar Abdul Rahman bin Auf, Rasulullah SAW pernah bersabda, apabila kamu mendengar terdapat wabak di satu daerah, maka janganlah kamu mendatangi tempat tersebut. Sebaliknya, sekiranya wabak itu berjangkit di satu daerah sedangkan kamu berada di sana, janganlah kamu melarikan diri daripadanya. Hadis ini telah diriwayatkan oleh Bukhari. Langkah-langkah pencegahan COVID-19, yang pertama, kita perlu memakai pelitup muka. Yang kedua, kita perlu mengamalkan jarak social distancing 1 meter. Yang ketiga, sentiasa lap pada permukaan atau alatan yang mudah dicemari oleh kuman. Yang keempat, sentiasa membawa hand sanitizer ke mana-mana saja. Yang kelima, sentiasa mengamalkan kebersihan diri. Yang keenam, mengurangkan aktiviti rentas negeri. Yang ketujuh, kita perlu mengelakkan 3C, iaitu crowded place, confined space and close conversation. Kita perlu mengamalkan 3W, iaitu wash, wear and warn. Dengan mengamalkan 3 perkara ini, kita akan sentiasa selamat dan dijauhkan daripada virus COVID-19 ini. Assalamualaikum. Hari ini saya akan terangkan tentang kepentingan mematuhi SOP dan kesan ketidakpatuhannya. Kepentingan mematuhi SOP. Yang pertama, mengelakkan penyebaran berleluasa. Yang kedua, memastikan COVID-19 ini dapat diatasi sesuai dengan tema slogan kita pasti menang. Yang ketiga, dapat menjimatkan kos rawatan dan ubat-ubatan. Yang keempat, dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara. Terusnya, kesan jika kita tidak mematuhi SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Yang pertama, menyebabkan virus yang kecil ini mudah dijangkiti kepada orang lain. Yang kedua, keadaan akan menjadi lebih serius dan tidak terkawal. Yang ketiga, tekanan jiwa dalam kalangan barisan hadapan. Dan yang terakhir, yang keempat, ekonomi akan semakin merosot. Baik, saya akan jelaskan. Kementerian Kesihatan Malaysia akan terus menasihati dan mengingatkan rakyat Malaysia agar terus menjaga kawalan diri, menjaga kebersihan dan yang paling penting, menjaga penjarakan fizikal. Kita pula sebagai rakyat Malaysia haruslah mematuhi SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan kita. Jika kita tidak mematuhi SOP yang telah ditetapkan, maka dan hairanlah gelombang kedua pandemik ini akan berlaku di negara kita. Jika kita tidak mematuhi SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan, maka siapa lagi yang akan mematuhinya? Jadi, kita patuhlah sama-sama supaya kita mesti menang dalam menangani pandemik ini. Tahukah anda, terdapat beberapa buah negara lain sudah mula memasuki gelombang kedua pandemik ini, seperti negara Australia dan Jepun. Jika kita tidak mahu menimbang nasib bersama, maka sama-samalah kita untuk menjaga kawalan diri dan mematuhi SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan Malaysia. Baik sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, jadi kita dah sampai kepada penghujung program kita tentang ada apa dengan SOP. Jadi sahabat-sahabat dah faham apa itu maksud SOP, langkah untuk kita mencegahi COVID-19, punca COVID-19 itu sendiri. Jadi suka saya simpulkan 3 poin daripada apa yang kami dapat dan apa yang perlu kita buat. Yang pertama sekali, rakyat Malaysia perlulah bekerjasama untuk patuh segala SOP yang ditetapkan oleh pihak kerajaan. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah An-Nisa yang bunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu atii'ullah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada Rasul, dan taatlah kamu kepada pemimpin dalam kalangan kamu. Yang kedua, rakyat Malaysia juga perlulah sama-sama menjaga kesihatan diri dan juga menjaga kesihatan diri dan supaya apa? Supaya tidak merebak kepada orang lain. Rasulullah SAW bersabda, hadis riwayat Ibnu Majah, la dirar wala dirar. Janganlah kamu memudaratkan diri kamu dan janganlah kamu memudaratkan orang lain. Dan yang ketiga, rakyat Malaysia juga perlu mengharapkan segala kebergantungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita usaha dengan patuh SOP. Dalam masa sama kita juga usaha untuk berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar wabak COVID-19 ini terhapus di atas muka bumi ini. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku nescaya aku perkenankan, kata Allah. Surah Ghafir ayat yang ke-60.
Jadi sahabat-sahabat, akhir sekali daripada saya, terus patuhi SOP, jaga kesihatan anda, stay at home, kita jaga kita mesti menang.